Bahasa adalah nyawa sesuatu bangsa, dan tulisan adalah nadinya. Dari batu bersurat yang bisu ke dakwah di atas lembaran kertas, dan kini ke papan kekunci yang dingin, bahasa Melayu terus hidup, meniti zaman dan tamadun. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi, warisan ini kian dihakis. Perlahan-lahan dilupakan oleh generasi pewarisnya sendiri. Ribuan tahun terdahulu, sebelum datangnya Islam dan penjajahan, bangsa Melayu sudah mengenal tulisan. Tulisan ini bernama Pallava, warisan daripada tamadun agung India Selatan. Ia digunakan sekitar abad ke-7 Masehi, terutama di kerajaan maritim Sriwijaya, pusat perdagangan dan ilmu di alam Melayu. Tulisan Pallava berasal daripada keluarga Brahmi, sistem tulisan yang digunakan untuk menulis bahasa Sanskrit dan Pali. Hurufnya berbentuk lekukan dan garis melengkung, diukir pada batu menggunakan pahat. Antara batu bersurat terkenal yang menggunakan aksara ini termasuklah batu bersurat Kedukan Bukit, mencatat peristiwa penaklukan Raja Sriwijaya; batu bersurat Talang Tuo, doa kesejahteraan rakyat dan kemakmuran kerajaan; batu bersurat Kota Kapur, amaran kepada musuh yang menentang kerajaan Sriwijaya. Walaupun berakar daripada India, tulisan Pallava diadaptasi daripada jiwa tempatan. Ia menjadi medium penyebaran agama Buddha dan ajaran moral dalam kalangan masyarakat alam purba. Dari sinilah kita tahu bahawa bangsa Melayu sudah memiliki kesedaran intelektual, sistem pemerintahan, dan nilai spiritual yang tinggi lama sebelum kedatangan Islam. Namun, tulisan ini tidak kekal lama. Seiring peredaran masa dan perubahan agama, aksara Pallava berangsur hilang, meninggalkan batu-batu bersurat sebagai saksi bisu sebuah kebangkitan awal bangsa Melayu. Sekitar abad ke-13, cahaya Islam mula menyinari kepulauan Melayu. Bersama kalimah suci La ilaha illallah, datang sebuah sistem tulisan baharu, tulisan Jawi. Tulisan Jawi berasal daripada huruf Arab, tetapi disesuaikan dengan bunyi dan sebutan bahasa Melayu. Ini membuktikan kebijaksanaan ulama Melayu menyesuaikan agama dengan budaya. Jawi menjadi simbol Islamasi alam Melayu. Ia bukan sekadar medium agama, tetapi juga wadah ilmu, undang-undang, serta kesusasteraan. Tulisan Jawi menjadi bahasa rasmi kerajaan Melayu, digunakan dalam sistem pentadbiran, surat menyurat diplomatik, dan pendidikan agama. Di sekolah, pondok dan madrasah, ribuan pelajar menulis dan membaca dalam Jawi, membentuk generasi yang celik agama dan berilmu tinggi. Namun, segalanya berubah apabila penjajahan Barat tiba. Penjajah memperkenalkan sistem vernakular Inggris dan tulisan Rumi. Buku-buku Jawi disisihkan, pelajar pondok dianggap ketinggalan, dan sistem pendidikan sekular mula mendominasi. Dalam hanya beberapa dekad, tulisan Jawi yang pernah menjadi nadi bangsa mula dilupakan di tanah airnya sendiri. Penjajahan membawa gelombang baharu.
bahasa Inggeris diperkenalkan dan tulisan Rumi mula mendapat tempat dalam pentadbiran serta pendidikan. Namun, bahasa Melayu tidak pernah mati. Muncul seorang tokoh luar biasa, Zainal Abidin bin Ahmad atau dikenali sebagai Zakba. Pada tahun 1924, Zakba memperkenalkan sistem ejaan Zakba, sistem Rumi pertama yang disusun secara saintifik berdasarkan bunyi bahasa Melayu. Beliau menetapkan asas tata bahasa moden, membezakan antara ejaan tradisional dan logik sebutan, serta menyusun panduan nahu yang menjadi rujukan rasmi selama berdekad. Hasilnya, bahasa Melayu menjadi bahasa ilmiah, bahasa rasmi dan bahasa yang moden. Melalui tulisan Rumi, lahirlah buku teks sekolah, surat khabar dan karya akademik, dan akhirnya bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan selepas merdeka 1957. Namun, kejayaan ini datang dengan harga. Tatkala Rumi berkembang pesat, Jawi semakin terpinggir. Warisan lama kian dilupakan, seolah-olah kemajuan hanya boleh dicapai dengan meninggalkan akar budaya sendiri. Kini, abad ke-21 membawa cabaran baharu. Bahasa Melayu bukan lagi ditindas oleh penjajah, tetapi oleh ketidakpedulian bangsa sendiri. Dalam pendidikan, bahasa Inggris dianggap tiket kejayaan. Dalam ekonomi, bahasa Melayu dilihat tidak komersial. Dalam media sosial, muncul bahasa rojak dan selanga digital, menenggelamkan keindahan bahasa yang pernah megah. Huruf-huruf asing menggantikan kata-kata indah yang diwarisi turun-temurun. Pencampuran kod bukan sekadar gaya, ia tanda perubahan sikap terhadap bangsa sendiri. Namun, belum terlambat. Kita muncul gerakan baharu, anak muda, penulis dan pencipta kandungan digital yang memperjuangkan bahasa Melayu di platform-platform tersendiri. Bahasa ini masih hidup selagi kita menulis, bertutur dan berbangga dengannya. Ukiran Palawa di Batu Purba, kedakwat Jawi di helaian kitab, kini Rumi di skrin komputer. Setiap huruf membawa roh perjuangan bangsa Melayu. Bahasa Melayu bukan sekadar medium komunikasi, tetapi cerminan jati diri dan maruah bangsa. Jika kita memeliharanya, bahasa ini akan terus hidup selama-lamanya. Tapi jika kita abaikannya, ia akan pupus bersama lenyapnya ruh bangsa kita. Tulisan boleh berubah, zaman boleh berganti, tetapi nilai bahasa Melayu kekal abadi. Inilah amanah kita, amanah mempertahankan warisan yang telah menyatu bangsa selama berabad lamanya. Bahasa Melayu, warisan yang perlu dipertahankan.